jantung ni sebenarnya dikategorikan sebagai mereka yang berisiko tinggi kerana adalah merupakan antara komorbiditi yang paling utama yang menyumbang kepada meningkatnya seriusnya virus dan kesan kepada mereka dan juga boleh mengakibatkan maut. Jadi mereka yang mempunyai sebarang bentuk penyakit jantung seharusnya lebih berjaga-jaga dan lebih diutamakan dalam pemberian vaksin. Ya, betul. Okey, kerana itu kita beri tumpuan kepada vaksin COVID-19 juga pesakit jantung bersama-sama pakar di Time pada waktu ini, Dr. Farina Muhammad Saleh yang merupakan pakar perunding kecemasan Institut Jantung Negara. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam, selamat pagi Hani dan Terence. Terima kasih kerana bersama kami. Doktor, kita sedia maklum bahawa ada pelbagai kategori penyakit jantung. Adakah semua kategori penyakit jantung ini boleh menerima vaksin COVID-19 ataupun adakah ada pengecualian? Okey, jadi bagi pesakit jantung kita sedia maklum bahawa ada bermacam jenis penyakit jantung ya. Sakit injap, sakit salur darah yang tersumbat dan sebagainya. Semua pesakit jantung disarankan untuk mendapatkan vaksin. Tidak ada yang terkecuali daripada menerima vaksin ini. Semuanya boleh menerima. Bagi mereka yang mengalami sakit jantung yang kronik, boleh mendapatkan nasihat doktor dahulu sebelum mendapatkan vaksin. Okey, baik. Jadi telah dinyatakan bahawasanya kesemua pesakit jantung boleh mengambil vaksin. Tetapi ada tidak dari segi mereka yang telah pun mendapat vaksin setakat ini, kategori mana yang berisiko untuk vaksin COVID-19? Dia tidak berisiko untuk mendapatkan vaksin ya. Mereka lebih berisiko untuk mendapatkan penyakit COVID yang serius. Kalau tidak. Jadi kalau kita tengok statistik kebangsaan, mereka yang mendapat COVID yang serius kategori 3 hingga 5 tu ataupun terjerumus ke kematian tu adalah ramai yang pesakit jantung dan pesakit kronik yang lain yang berkaitan seperti darah tinggi, kencing manis, kolesterol dan sebagainya. Doktor, untuk pesakit-pesakit jantung, mereka juga ada mengambil ubat-ubat tertentu. Adakah ubat-ubat ini selamat diambil apabila mereka diberi vaksin atau perlukah mereka menghentikan pengambilan ubat yang mereka sentiasa amalkan? Okey, satu soalan yang baik. Untuk pesakit jantung ya, dia bermacam-macam ubat. Kadang-kadang sampai 10 ubat dia orang makan ya. So ada 3 kategori pesakit yang perlu pre-vaccine assessment ataupun penilaian sebelum vaksin, iaitu kategori pesakit pertamanya yang berisiko untuk pendarahan. So mungkin di dalam kategori ini ya yang saya boleh fikir pesakit jantung oleh kerana ramai yang makan ubat cair darah. Jadi ubat cair darah ni ada macam-macam ya. Ada yang orang kata simple sikit, ada yang lebih kompleks sikit ya. Jadi mereka yang makan ubat cair darah, kalau makan satu jenis yang biasa iaitu aspirin ya, boleh mengambil vaksin, tidak perlu apa-apa surat khas daripada doktor. Tetapi apabila makan lebih daripada satu ataupun makan ubat jenis cair darah warfarin, perlu mendapatkan surat ini dahulu daripada doktor. Bagi mereka yang pergi ke pusat vaksin, setiap pusat vaksin tu ada doktor juga di sana yang boleh memberi nasihat juga tentang ubat-ubatan ini. Tetapi secara amnya kami nasihatkan sambung ubat seperti biasa. Itulah nasihat am yang kami beri kepada pesakit jantung ya, sebab kita tak nak putuskan dia daripada manfaat ubat-ubatan dia. Okey, baik. Jadi bermakna bagi mereka yang berada di kategori yang kronik, kita ambil yang kronik doktor maknanya kalau sebelum mereka perlu mengambil vaksin, mereka perlu berjumpa terlebih dahulu dengan pakar untuk mengetahui statusnya yang terkini. Dalam masa yang sama perlu ada mungkin satu bentuk kaunseling juga nasihat yang perlu diberikan terlebih dahulu sebelum mereka berjumpa dengan juru vaksin pada ketika hari pemvaksinan tersebut. Okey, so macam ni, dia dekat boleh kalau ada temu janji di hospital, semasa berjumpa dengan doktor sudah ada niat untuk menerima vaksin, maka dapatkan nasihat daripada doktor dan doktor boleh mengeluarkan surat PVA ataupun
vaksin assessment ini. Akan tetapi kita nak samakan antara temujanji dengan temujanji doktor dengan temujanji vaksin tu agak susah kan. Jadi doktor di pusat pemberian vaksin pun boleh memberi nasihat yang sama juga. Tetapi kalau ada kes yang khas, dia akan merujuk balik kepada doktor yang biasa merawat pesakit itu. Jadi bagi saya, kalau anda sihat, memang mempunyai penyakit jantung, tetapi katakan dalam beberapa bulan yang kebelakangan ini anda sihat, duduk di rumah, tidak perlu berjumpa doktor, tidak perlu masuk ke hospital, maka anda agak sihat untuk menerima vaksin tersebut. Tidak ada halangannya. Okey, Doktor, baik. adakah umur memainkan peranan yang penting? Kita sedia maklum kalau seorang individu itu berada dalam kategori warga emas yang berusia 50 tahun dan ke atas, mereka perlu diutamakan. Ya. Bagaimana pula dengan kanak-kanak yang mempunyai masalah congenital heart disorder yang berada di bawah umur 12 tahun sekalipun? Adakah mereka boleh divaksin? Okey, bagi guideline yang terbaru yang kita dengar, kanak-kanak lebih daripada 12 tahun boleh menerima vaksin. Jadi sama juga dengan orang tua dan orang dewasa, iaitu mereka yang mempunyai penyakit kronik, di antaranya penyakit jantung yang Terence sebutkan tadi, congenital heart disease ataupun sakit jantung yang dapat daripada lahir, mereka patut diutamakan. Jadi walaupun mereka berada dalam lingkungan usia yang lebih muda, doktor, maksud saya bawah umur 12 tahun. Bawah umur 12 tahun tidak ada indikasi lagi. Yang saya baca, yang selamat 12 ke atas. Dan kita selalu mengikuti perkembangan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mendapatkan update terbaru, dan yang seeloknya kita mengikut guideline yang diberikan. Okey, kondisi semasa bagi seorang pesakit jantung, contohnya baru melepasi ataupun melalui prosedur bypass, adakah mereka boleh untuk terus mengambil vaksin ataupun perlu menunggu dalam tempoh yang tertentu sebelum mereka meneruskan niat mereka? Okey, so seeloknya saya telah mendapatkan nasihat daripada pakar perunding pembedahan jantung mengenai perkara ini. Maka pesakit yang baru saja melepasi bypass, operasi yang sangat orang kata paling common sekali untuk pesakit jantung. Okey, bagi mereka ini selepas keluar daripada ward, biasanya akan mendapat satu temujanji yang agak awal untuk penilaian selepas operasi tersebut, biasanya dalam waktu 4 hingga 6 minggu, dan saya rasa pada waktu inilah patut berjumpa dengan doktor dan bertanyakan tentang vaksin. Jadi sebelum itu saya rasa seeloknya tunggu dulu, sebab kita tak tahu setiap pesakit itu melalui pengalaman yang berbeza apabila mendapat operasi jantung ini. Jadi perlu berjumpa doktor dahulu, at least sekali selepas operasi tersebut, untuk mendapatkan penilaian kesesuaian penerimaan vaksin. Doktor, bagaimana dengan individu yang mempunyai penyakit tidak berjangkit yang berangkai, misal kata diabetes yang menyumbang kepada masalah sakit jantung? Jadi mereka bukan saja mempunyai dua jenis komplikasi yang agak serius, tapi juga bersamaan dengan itu dua jenis pengambilan ubat yang berbeza. Jadi adakah ini juga mempengaruhi pengambilan vaksin di kalangan mereka? Bagi mereka yang sakit jantung ni, biasanya lah dia akan 3 serangkai, sakit jantung, kencing manis, darah tinggi dan juga kolesterol. So kita biasa sedia maklum bahawa pesakit jantung ini ada penyakit-penyakit bukan berjangkit yang lain yang Terence mention tadi. Jadi tidak ada pengaruh kepada vaksin. Mereka lagi patut menerima vaksin itu sebab mereka juga antara orang yang berisiko tinggi untuk mendapat COVID yang teruk. So kita encourage semua, tak kisahlah sama ada penyakit jantung sahaja ataupun penyakit jantung berangkai dengan penyakit-penyakit lain, mereka memang digalakkan untuk mendapatkan vaksin. Okey. Baik, satu lagi golongan yang perlu kita santuni adalah mereka yang mengandung, mana pesakit jantung yang mengandung. Bagaimana pula situasi mereka ini? Adakah mereka boleh teruskan niat mereka dengan mengambil vaksin, 3 jenis vaksin yang telah diwar-warkan yang dibolehkan untuk wanita mengandung? Okey. So daripada semalam
hot off the press guideline terbaru daripada Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai ibu mengandung, dan kita nampak kelonggaran di situ, di mana sebelum ini hanya vaksin Pfizer yang boleh diberi, tetapi daripada semalam kita lihat ketiga-tiga vaksin selamat untuk diberikan kepada ibu mengandung. Bagi ibu mengandung yang mengalami penyakit jantung yang apa-apa jenis lah ya, yang ni saya rasa wajib berjumpa pakar jantung yang merawatnya, sebab ini dikategorikan sebagai kes-kes yang agak khas ya. Tak ramai doktor yang melihat kes seperti ini, jadi kes ini saya rasa sangat istimewa, special ya. So dia perlu mendapatkan khidmat nasihat daripada doktor jantung berserta juga dengan doktor pakar UNG untuk mendapatkan vaksin ya. Adakah semua vaksin selamat untuk pesakit jantung? Kerana ada yang merisaukan vaksin-vaksin tertentu yang dikaitkan dengan blood clot dan sebagainya yang berlaku walaupun adalah dalam jumlah yang sangat kecil, ia juga agak merisaukan. Jadi adakah semua jenis vaksin selamat untuk pesakit jantung? Okey, so dari segi keselamatan vaksin-vaksin yang diluluskan di Malaysia, iaitu 3 ya buat masa ini. Satu ialah Pfizer, yang kedua AstraZeneca dan yang ketiga Sinovac ya. Bagi Pfizer dan AstraZeneca, dia tidak menyatakan secara spesifik pesakit jantung tidak boleh menerima vaksin-vaksin tersebut. Bagi vaksin jenis Sinovac, dia ada satu kontraindikasi di mana dia kata kalau penyakit kronik yang tidak stabil. Dia tidak spesifik begitu ya. Kalau pesakit kronik yang agak stabil yang saya nyatakan tadi, dah lama tidak masuk ward, memang ada penyakit-penyakit ini, teruskan makan ubat, agak sihat, tidak ada simptom-simptom lain seperti sakit dada, sesak nafas, maka boleh diberikan juga ubat Sinovac ini. Okey, baik. Jadi secara umumnya bagi pesakit jantung, tak kiralah apa kategori mereka sekalipun, mereka perlu terlebih dahulu merujuk kepada pakar sebelum mereka mendapatkan vaksin, ataupun kita boleh katakan hanya mereka dalam kategori yang teruk ataupun yang paling kritikal sahaja, dan juga wanita yang mengandung tadi itu kan sahaja yang perlu bertemu dengan pakar mendapatkan khidmat nasihat terlebih dahulu sebelum mereka terus mendapatkan vaksin. Tidak semua yang perlu berjumpa pakar. Kalau sakit darah tinggi, kencing manis, walaupun bersama boleh saja terus ke pusat vaksin. Biasanya tidak ada halangan untuk mendapatkan vaksin. Bagi mereka yang sakit jantung pun, kalau yang saya katakan agak stabil, tidak ada masuk ward dalam masa 6 bulan yang lalu, boleh saja pergi terus ke pusat vaksin. Kalau ada ragu-ragu, maka boleh memberi panggilan kepada doktor yang biasa merawat pesakit itu. Ya, kerana itulah pentingnya untuk kita buat deklarasi bila kita nyatakan apakah penyakit-penyakit kita ada, perlu dimaklumkan kepada juru vaksin sebelum kita mendapatkan vaksinasi tersebut. Apakah nasihat doktor kepada mereka yang sedang dalam keraguan pada ketika ini sama ada perlu ataupun tidak mereka mendaftar bagi mendapatkan vaksin COVID-19 walaupun mereka merupakan pesakit jantung, mereka masih risaukan kesan sampingan dan sebagainya? So alhamdulillah IGN sendiri ada memberi vaksinnya. Kita juga sebuah pusat pemberian vaksin, dan saya rasa ramai pesakit ataupun orang awam memang dapat menerima bahawa vaksin ini perlu. Mungkin kita bukan orang yang saintifik yang melihat kepada research, akan tetapi kita tengok orang kata negara lain seperti UK yang agak teruk pada awal tahun, selepas ramai rakyat dia divaksin, kita boleh lihat PKP ataupun MCO mereka dinaikkan jadi mereka boleh keluar, mereka boleh bersia-sia, boleh melakukan riadah dan sebagainya. So bagi saya, kalau tidak ada pemikiran yang saintifik, kita tengok kepada itu sahaja. Negara Amerika dan negara-negara maju yang lain yang rakyatnya telah ramai divaksin, di mana program vaksinnya berjalan secara sangat efisien, maka mereka dah dapat menjalankan hidup seperti biasa. Jadi kita perlu mencontohi negara-negara tersebut dan mungkin look forward kepada keadaan yang
yang Cik Terence dan Puan Hani cakapkan tadi, boleh menanggalkan mask, ya, boleh melihat muka kawan-kawan dan tersenyum dan sebagainya. So something yang kita boleh look forward lah. Ya, betul. Okey, jadi nasihat dan juga harapan Rika sebab doktor kepada masyarakat tentang kesedaran pengambilan vaksin ini secara umumnya kepada semua. Maknanya bukan sekadar pesakit jantung itu semata-mata. Terima kasih. Terima kasih doktor atas maklumat dan juga nasihat tersebut. Okey, jadi diharapkan apa yang telah pun disampaikan, harapan kita semua yang telah pun dizahirkan oleh doktor tadi dapat dijadikan sebagai satu pemangkit semangat untuk kita sama-sama mencapai imuniti kelompok dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk mendapatkan vaksin. Dan yang keduanya, bila dah dapat vaksin, dah dapat janji temu, jangan pula tarik diri. Itu yang paling penting. Kerana vaksin itu ada nilainya yang tersendiri dan ada yang apabila dikeluarkan daripada tempat penyimpanan, tempat yang sangat sejuk sebenarnya, ataupun cold case, ia tidak boleh disejukkan semula dan tidak boleh digunakan semula. Jadi kalau anda mempunyai temu janji, pastikan anda hadir untuk temu janji anda itu. Kita akan berehat seketika dan akan kembali bersama dengan anda dalam Selamat Pagi Malaysia. Selepas ini kita bincangkan tentang kesihatan. Ya, betul. Pemakanan sihat mempengaruhi kesihatan diri seketika nanti.